Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pembentangan pada kali ini, kumpulan kami diberi tajuk di bawah tajuk kekeluargaan, yang mana kumpulan kami telah memilih satu modul di bawah modul kekeluargaan, iaitu modul keluarga sakinah di kalangan warga Pusat Latihan Polis Segamat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu Muhammad Azhar bin Rahim Yusof, nombor matrik 269106, iaitu saya sendiri. Muhammad Firdaus bin Muhammad Tamisi 269101, Muhammad Salihin bin Jalil 269168, dan terakhir Muhammad Saiful Effendi bin Soeb, nombor matrik 273867. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan mengapa kami memilih modul keluarga sakinah dalam program CLO2, kerana dalam modul keluarga sakinah merupakan suatu modul kekeluargaan yang mengandungi peranan dan tanggungjawab individu di dalam institusi keluarga, terutama kemahiran keibubapaan. Apabila setiap ahli keluarga memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing, sudah pasti segala urusan keluarga dapat disempurnakan dengan baik. Secara tidak langsung, keadaan keluarga ini berada dalam kebahagiaan, kedamaian dan keharmonian. Modul kekeluargaan ini menjelaskan tentang peringkat pertumbuhan dan perkembangan manusia dari lahir ke dunia sehingga kembali semula bertemu dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik. Di samping itu, modul ini juga memberi penekanan terhadap apa yang perlu dibuat pada peringkat pelbagai umur tersebut yang mengambil kira aspek fizikal, intelektual, rohani dan emosi. Perkembangan manusia ini bermula dari memasuki alam perkahwinan atau dalam erti kata yang lain mendirikan rumah tangga. Pemilihan pasangan hidup yang baik dan sekufu berdasarkan pandangan Islam sudah pasti mampu membina keluarga bahagia dan sakinah. Di sini titik tolak dalam menghasilkan sebuah masyarakat yang baik bahkan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam modul sakinah ini kami memilih anggota ataupun staf pelapor segamat sebagai subjek, yang mana modul sakinah ini perlulah diterapkan dalam staf pelapor segamat, yang mana isteri-isteri yang bekerja sebagai anggota polis, suami-suami yang bekerja sebagai anggota polis perlu diterapkan peranan sebagai ibu bapa, yang mana masa bersama keluarga itu terhad, dan apabila ada masa bersama keluarga, ia perlulah dilengkapkan dengan sebaik-baik yang mungkin. Itulah kerana kami memilih modul keluarga sakinah di kalangan anggota polis di Pelapor Segamat. Objektif dalam program keluarga sakinah ini adalah untuk melahirkan generasi yang bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, bangsa, negara dan agama. Yang kedua, memberi pendedahan ilmu dan tunjuk cara pelaksanaan urusan keluarga dalam Islam, iaitu Islamic Parenting Skill. Yang ketiga, sakinah sebagai satu wadah untuk melahirkan generasi cemerlang di samping memupuk semangat kekeluargaan yang harmoni dan berlandaskan agama. Dan yang keempat, menjadikan modul keluarga sakinah sebagai satu gaya hidup masyarakat Islam, khususnya di kalangan anggota polis di Pusat Latihan Polis Segamat. Dalam modul keluarga sakinah di kalangan keluarga Pusat Latihan Polis Segamat, siapakah sasaran yang kami pilih? Sasaran yang kami pilih adalah di kalangan pasangan suami isteri di Pusat Latihan Polis Segamat, dan impak yang kami harapkan kepada dalam program ini adalah dapat menambah ilmu berkenaan kekeluargaan kepada semua pasangan suami isteri di Pusat Latihan Polis Segamat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membimbing pasangan suami isteri di Pusat Latihan Polis Segamat dalam menguruskan hal berkaitan kekeluargaan mereka dari sudut syarak, seterusnya menyumbang kepada pembangunan, pengukuhan serta pemantapan institusi kekeluargaan di Pusat Latihan Polis Segamat. Dalam modul aktiviti keluarga sakinah, kami memilih dua aspek dalam membentuk pengisian dalam program
yang kami pilih, iaitu pertama pengisian rohani dan yang kedua pemantapan fizikal dan mental. Dalam pengisian rohani, kami memilih pengisian rohani untuk membentuk disiplin daripada gabungan psikologi dan spiritual melalui perhubungan emosi dalam konteks ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya penerapan teori dan amalan bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ketiga, perbincangan mengenai pembinaan rumah tangga melalui proses mendapat, melahir dan membesarkan anak hingga remaja, pembentukan jati diri menjelang usia lanjut serta saat menghadapi kematian. Aspek yang kedua iaitu pemantapan fizikal dan mental. Dalam aspek pemantapan fizikal dan mental, ianya adalah untuk menggalakkan aktiviti bersama keluarga, menseimbangkan waktu kerja dan waktu bersama keluarga, mengeratkan hubungan kasih sayang ibu bapa dan anak-anak, dan seterusnya menguatkan kepercayaan anak-anak terhadap peranan ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menerangkan berkaitan modul ini, saya kenalkan diri saya, iaitu saya Muhammad Saiful Afandi bin Soeb, nombor matrik 273867. Okey, di sini saya ingin menerangkan berkaitan program yang akan kami lakukan, iaitu program Keluarga Sakinah selama 2 hari 1 malam, iaitu yang terdapat aktiviti pengisian rohani dan juga pemantapan fizikal dan mental yang kami terapkan di dalam program ini. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, latihan dalam kumpulan 1 iaitu santapan rohani. Santapan rohani ini aktiviti dia kami akan lakukan seperti tazkirah, ceramah semanis kurma, doa keluarga bahagia sebanyak 21 himpunan doa dan Asmaul Husna. Okey, alatan yang diperlukan di dalam LDK 1 ni ialah buku nota, alat tulis, CD dan player untuk menjayakan LDK 1 ni lah. Rasionalnya yang kami lakukan program LDK 1 ni ialah dapat mementeramkan hati, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan zikir ataupun doa sebagai rutin harian kepada peserta dan menambahkan ilmu dan menggalakkan diri mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sumber rujukan kami adalah di Institut Latihan Islam Malaysia dan bahagian agama dan kaunseling Pulapul Segamat. Seterusnya kita pergi kepada LDK 2, iaitu program pemantapan fizikal dan mental. LDK 2 ini tajuk dia semakin jauh semakin sayang lah untuk kita buat kepada para peserta yang hadir. Aktiviti yang kami lakukan iaitu pasangan dikendaki beratur menghadap pasangan masing-masing dalam jarak 3 kaki. Belon yang berisi air hendaklah dilambung ke arah pasangan dalam jarak 3 kaki. Salah satu pasangan hendaklah menangkap belon yang dilambung oleh pasangan. Setiap satu balingan, pasangan dikehendaki mengundurkan satu langkah ke belakang dan melambung semula belon ke arah pasangan. Aktiviti di atas akan berlanjutan sehingga belon yang dilambung pecah. Pasangan yang berjaya menjaga belon dari pecah dikira sebagai pemenang. Alatan yang diperlukan dalam LDK 2 ni ialah belon dan air sahaja. Okey, rasionalnya untuk kita lakukan program LDK 2 ni adalah pasangan akan sentiasa berbincang dalam mengatasi masalah, membina kepercayaan antara pasangan, memupuk nilai kasih sayang antara satu sama lain. Okey, rujukan yang kami rujuk iaitu program etika dan integriti PDRM. Okey, yang seterusnya LDK 3 masih lagi dalam aktiviti pemantapan fizikal dan mental, iaitu bertajuk Cinta Dalam Kain. Ya, cinta dalam kain. Aktiviti yang dianjurkan ialah pasangan dikehendaki memakai kain batik ataupun kain pelikat, dikongsi bersama dan berlari ke arah garisan penamat. Manakala pasangan yang paling awal sampai ke garisan penamat dikira sebagai pemenang. Okey, alatan yang diperlukan dalam program ini adalah kain batik dan kain pelikat.
Rasionalnya kita mewujudkan program LDK 3 ni adalah untuk mengeratkan keseragaman jiwa antara pasangan, membina kepercayaan antara pasangan, memupuk nilai kasih sayang antara satu dan sama lain. Rujukan yang kami rujuk di pengajian akademik Pulapul Segamat. Seterusnya kita beralih kepada LDK 4, iaitu masih lagi dalam pemantapan fizikal dan mental, yang bertajuk Cinta Tiga Segi. Aktiviti yang dilakukan ini adalah ada pasangan dibekalkan kertas bersaiz A4 bercetak di mana terdapat corak segi 5 dan di dalamnya ada 12 segitiga. Kalau segitiga 5 ini boleh dibahagikan kepada 6 bahagian dengan menggunakan hanya 4 garisan lurus. Cuba bahagikan segi 5 kepada 6 bahagian tersebut dan setiap bahagian mestilah mengandungi 2 segitiga. Pasangan yang cepat dan tepat adalah dikira sebagai pemenang. Alatan yang diperlukan dalam program LDK 4 ini adalah kertas A4 dan alat tulis saja. Rasionalnya kita membuat program LDK 4 ini adalah menguji kesepakatan pasangan dalam membuat keputusan, membina kepercayaan antara pasangan. Rujukan yang kami rujuk di Pusat Pengajian Akademik Pulapul Segamat. Tuan-tuan boleh lihat contoh bentuk segitiga segi 5. Di dalamnya ada 12 segitiga, di mana pasangan perlu menggunakan hanya 4 garisan lurus saja untuk cuba bahagikan segi 5 kepada 6 bahagian. Sekian dari saya dan saya akan serahkan kepada rakan saya untuk mengambil slide seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mak Fidaus bin Muhammad Tamisi. Nombor metrik 269101. Salah seorang daripada anggota ahli kumpulan daripada kumpulan 2. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan rakan-rakan saya yang tadi, iaitu masih dalam pemantapan fizikal dan mental. Seterusnya iaitu LDK 5, misi jelajah bulan. Aktiviti, anda adalah seorang ahli projek angkasa lepas yang telah ditugaskan menghubungi kapal angkasa utama di permukaan bulan yang menerima pancaran matahari. Semasa penerbangan, kapal angkasa anda telah mengalami masalah dan terus terbenam di permukaan bulan di lokasi yang terletak lebih kurang 300 km daripada kapal angkasa utama. Anda dapati kapal angkasa anda telah mengalami masalah teknikal. Semua peralatan kapal telah musnah, kecuali 15 item. Tugas utama anda adalah untuk memastikan anda dan kesemua anak kapal sampai di kapal angkasa utama dengan selamat. Untuk berbuat demikian, anda perlu menentukan item manakah yang difikirkan penting untuk menjamin terselamatnya anak kapal anda. Anda diperlukan untuk menentukan turutan item mengikut kepentingan untuk menjamin agar kesemua anda dan anak kapal terselamat dalam misi ini. Jika item pertama difikirkan terpenting sekali, catatkan 1 di ruang yang disediakan. Dan nombor 2, untuk item kedua penting dan seterusnya sehingga item ke-15 bagi item yang tidak penting sama sekali. Okey, alatan yang kita gunakan kertas A4 dan alat tulis. Rasionalnya LDK 5 ni iaitu menguji kesepakatan pasangan dalam membuat keputusan. Yang kedua iaitu membina kepercayaan antara pasangan. Dan seterusnya iaitu rujukan kami iaitu pengajian akademik Pulapul Segamat. Okey, masih lagi dalam pemantapan fizikal dan mental iaitu LDK 6 bertajuk wasiat ibu. Aktiviti yang kita cuba buatkan iaitu bincangkan cara penyelesaian supaya jenazah si ibu dapat dikebumikan dengan sempurna. Si A diwasiatkan untuk mengebumikan ibunya di tanah lapang dan rata. Si B diwasiatkan untuk mengebumikan ibunya di pinggir hutan. Dan si C diwasiatkan untuk mengebumikan ibunya di tepi surau. Alatan-alatan yang kita gunakan iaitu kertas mahjong dan marker pen.
Rasionalnya LDK 6 ni iaitu wasiat ibu untuk menguji kesepakatan pasangan dalam membuat keputusan. Yang kedua, membina kepercayaan antara pasangan, berfikir di luar kotak. Maknanya banyaklah rasional yang kita dapat dalam LDK 6 ni. Rujukan yang kita guna masih rujukan yang sama, iaitu pengajian akademik Pusat Latihan Polis Gaman. Seterusnya iaitu LDK 7, Qiyamul Lail. Aktiviti yang kita buat dalam LDK 7 iaitu solat sunat taubat, yang kedua solat sunat tasbih, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Alatan-alatan yang perlu dibawa oleh peserta iaitu sejadah, Al-Quran dan tasbih. Rasionalnya LDK 7 ni iaitu Qiyamul Lail, pasangan dapat mempelajari tentang solat-solat sunat yang diajar oleh imam-imam yang kita jemput, dan inilah dapat mententeramkan hati, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya tempat memohon pertolongan. Rujukan iaitu di Institut Sosial Malaysia. Dan akhir sekali iaitu jika tuan-tuan dan puan-puan aktiviti LDK tadi, kami menyusun LDK tersebut bermula dengan aktiviti kerohanian dan berakhirnya juga dengan kerohanian. Ia menunjukkan bahawa manusia haruslah menerapkan unsur kerohanian di dalam sistem kekeluargaan masing-masing agar ada sinar kebahagiaan wujud sepanjang melayari bahtera kekeluargaan. Akhir sekali, program keluarga sakinah adalah untuk membentuk pasangan suami isteri dalam membina keluarga yang bahagia mengikut acuan agama Islam. Dalam membentuk keluarga bahagia, kekuatan rohani perlu seiring dengan pemantapan fizikal dan mental pasangan. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sasiah anak-anak. Untuk melahirkan anak-anak yang bersasiah baik, ibu bapa perlulah menyedari akan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang mulia. Setiap ahli keluarga perlulah melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan dan ilmu keibubapaan. Hal ini penting kerana pembentukan sasiah anak-anak harus bermula dengan diri keluarga itu sendiri. Ibu bapa harus membetulkan diri mereka terlebih dahulu agar anak-anak dapat mencontohi segala perlakuan dan kepribadian mereka kerana mereka merupakan role model bagi anak-anak. Rumah tangga merupakan kebun yang subur untuk melahirkan insan yang berjiwa luhur dan bersasiah mulia, iaitu rumahku, syurgaku. Sekian daripada pembentangan kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.